Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, anak-anak, putera dan puteri, semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sejahtera. Minta maaf di atas gangguan teknikal sebentar tadi, gangguan internet. Alhamdulillah kita sekali lagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan untuk mengambil masa sedikit mengisi masa lapang kita dan juga hujung minggu mungkin, dan juga mengisi minda dan juga pemikiran kita tentang ilmu-ilmu yang boleh memberikan manfaat, sama ada sebagai pengamal keuangan Islam, pelajar, pensyarah, pendidik dan juga masyarakat yang ingin mengambil tahu sikit sebanyak tentang perwatakan, produk, masalah, isu yang berligar dalam industri keuangan Islam semasa. Pada pagi ini kita dah masuk bab ketiga atau bahagian ketiga tentang produk-produk derivatif patuh syariah. Saya merasai bahawa mungkin perlu pada bab yang keempat kerana hari ini pun juga agak padat dan perlu dikupas dan perlu diperhalusi dengan masa yang agak panjang dan mudah bicaranya untuk memberikan kefahaman yang sebaik mungkin kepada khususnya masyarakat yang tidak begitu faham dan mahir tentang bahasa-bahasa keuangan yang contemporary. Jadi pada hari ini dengan azam dan cita-cita saya ingin membawa 4 tajuk, iaitu tajuk spekulasi yang merupakan tajuk yang panas juga dalam 2 bahagian yang lepas. Salah faham, mungkin ekspektasi yang berbeza tentang maksud dan makna speculation atau spekulasi, ataupun dalam bahasa keuangan dipanggil taking the view, kita mengambil pandangan perspektif tertentu di masa hadapan. Yang kedua adalah kita mengatakan forward tidak boleh berdasarkan konvensional, tapi apakah cara pasaran hadapan mata wang yang patuh syariah yang memberikan satu solusi baru kepada pemain-pemain untuk melakukan hedging lindung nilai berdasarkan kaedah syariah yang patuh kepada ajaran agama. Yang ketiga adalah future. Kita cakap future tak boleh sebab dia ada penangguhan harga dan juga penangguhan penyerahan barang. Jadi bagaimana kita nak lakukan future dalam CPO, dalam minyak sawit mentah, dalam minyak dan khususnya dalam emas. Emas itu barang ribawi dan berlaku di peringkat dunia, banyak future dibuat di atas emas, perak dan logam-logam yang lain. Yang akhirnya ada swap, satu teknik bagaimana kita boleh mengubah alihkan swap, kita mengubahkan posisi daripada pendapatan yang tidak tetap menjadi pendapatan yang tetap, daripada liability yang tidak tetap menjadi liability tanggungjawab dan tanggungan yang tetap untuk kita menguruskan kita punya liability dengan kita punya asset, kita punya pendapatan, supaya pendapatan pun tetap, liability pun tetap. Sebab kalau berlaku satu floating, terapung-apung, satu lagi tetap, bila mana berlaku pasaran yang mendadak macam zaman sekarang COVID-19 ataupun sebarang perubahan mata wang, sebarang perubahan cost of funding, dana keuangan, dia akan menyebabkan banyak syarikat dan juga banyak trader, SME, syarikat besar juga bank akan terikat, akan terkena pukulan perubahan mata wang dan perubahan kos dana yang mendadak. Jadi perlu kepada satu instrumen yang namanya swap, dalam bahasa Arab al-muqayadah. Kita nak tukar satu kepada satu yang lain dalam bentuk yang patuh syariah. Yang menarik tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana idea dan minda pengurusan risiko itu penting, kerana tidak boleh kita tawakal bulat-bulat semata-mata kepada takdir. Dan satu perbincangan dengan ulama, saya sebutlah nama negara ini, ulama Sudan, dalam banyak perbincangan mereka tidak begitu percaya dan beriman dengan
lindung nilai. Mereka kata tak perlu kita bincang bagaimana nak lindung nilai mata wang, pergerakan kos dan dana kewangan, pergerakan harga barang-barang komoditi utama. Tak perlu, kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya rasa satu pandangan yang cukup naif, yang cukup lemah, kerana dalam agama tidak boleh kita bertawakal tanpa mengambil usaha terlebih dahulu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu kaedah surah Al-Imran. Kita kena membuat sebaik mungkin saya peringkat kepada azam, kepada benda yang paling tinggi yang mampu kita lakukan, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini teori pengurusan risiko yang kita akan simpulkan mungkin pada penghujung bahagian yang keempat, mungkin besok atau bahagian kelima kalau ada perbincangan yang panjang lebar. Sebelum saya masuk kepada tajuk tajuk spekulasi, ada orang bertanya dalam banyak feedback yang saya terima. Dia kata kita bercakap tentang saham, kita bercakap tentang jual beli saham intraday-nya, ataupun yang biasa kita beli, kita jual kemudian. Adakah boleh dari syariah kita menjual modal kita? Kita beli saham macam kita meletakkan wang kita sebagai modal. Jadi ada sebahagian mereka mengatakan, ustaz-ustaz mereka, guru-guru mereka mengatakan tak boleh, saham itu haram, saham itu modal pada syarikat. Bagaimana kita boleh menjual modal syarikat? Jadi tak boleh. Jadi saya nak sebut beginilah. Memang modal itu merupakan satu wang yang diletakkan dalam sebuah syarikat. Tetapi bila wang tersebut telah digunakan untuk membayar gaji, untuk membuat lesen, untuk mendapatkan peruntukan perundangan, untuk membayar kepada kos-kos peralatan, equipment, machinery, beli tanah, beli simen, beli besi, dia bukan lagi wang, dia merupakan aset. Sebab itu dalam perbincangan ulama, bila saham tersebut diapungkan dan telah berlaku aktiviti bisnes, dipanggil asyuru' fil a'mal, kita telah melakukan kerja perniagaan, maka dia bertukar bentuk daripada wang, daripada modal kepada aset syarikat. Jadi bila mana kita menjual saham, kita bukan menjual wang, kita bukan menjual modal, tapi kita menjual perniagaan, kita menjual aset yang terkumpul. Kita bincang dalam sesi yang sebelum derivatif, sesi saham, bahawa saham itu melambangkan aset syarikat. Saham itu juga melambangkan aset yang dimiliki oleh syarikat. Sama ada aset itu aset yang nyata seperti perkakas, bangunan, kapal terbang, simen, fiber optics, ataupun aset yang tidak ketara, goodwill, management, idea, kontak yang dia ada, itu juga aset yang boleh dinilaikan dalam perakaunan. Jadi jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan, saham itu adalah satu aset yang boleh diperniagakan. Bagi saham yang diapungkan di pasaran, di exchange. Saya beri contoh yang agak ekstrim sikit lah. Bukan saham di pasaran bursa misalnya. Saya dengan tuan membuat perniagaan, tuan meletakkan modal sebanyak RM100,000, saya juga meletakkan modal sebanyak RM100,000. Jadi kita telah buat perniagaan, kata kita buat perniagaan untuk membela ayam daging contohnya ya. Jadi kita guna duit, kita buat reban ayam, kita beli benih ayam, kita beli makanan ayam, kita ada standby doktor, kita bayar gaji untuk pastikan tak sakit, kita ada pembekalnya yang datang, kita bayar duit transportation. Jadi kita gunakan wang tersebut untuk majukan perniagaan. Kemudian saya kata kepada tuan, saya ni tak nak terlibat dengan bisnes ni, saya nak jual saham saya kepada orang lain yang berminat untuk membeli saham saya. Saham saja adalah pada asas RM100,000, 50-50. Tuan pun 50, saya pun 50%. Tapi ada rakan saya yang berminat dengan perniagaan sebab nampak dah maju, dah ada reban, dah ada pekerja, dah maju, dah ada supply chain, dah ada orang membeli. Ada kita dapat pembekal yang mengambil ayam setiap 40 hari, 30 hari misalnya. Saya nak jual saham tersebut. Saya kata kepada rakan saya melabur dengan RM100,000, berdasarkan perkiraan hari ini, berdasarkan cash flow, berdasarkan dia panggil net asset, net tangible asset, jumlah aset bersih syarikat ini, sebab dia tidak diapungkan, tidak ada harga pasaran. Berbeza dengan saham di syarikat bursa, ada harga pasaran, pakai market cap setiap hari. Tapi kalau private company, saya dengan tuan tidak ada harga pasaran, jadi harga yang dinilai sendiri. Saya kata kalau hari ini berdasarkan 50% saham saya sudah menjadi 1 juta.
Jadi kalau pihak ketiga kata saya nak beli juga saham Dr. Daud 50% dengan harga 1 juta, saya jual. Itu juga boleh dalam syariah. Sebab dia bukan lagi bentuk modal, bukan atau bentuk wang, tapi 100,000 saya itu sudah bertukar menjadi aset syarikat yang merangkumi aset ketara dan juga aset tidak ketara. Jadi jangan bimbang. Ulama dah bincang panjang lebar zaman dulu tapi tak jelas perbincangan mereka sebab zaman dulu tak bincang tentang nak trading, tentang nak jual beli saham. Jadi hari ini saham merupakan pasaran yang paling aktif dan ramai orang boleh kaya ataupun boleh mendapat keuntungan lebih sikit dengan ada ilmu jual saham sebab kita menjual aset perniagaan dalam bursa Malaysia. Jadi faham ya tuan-tuan dan puan-puan, jangan keliru, jangan rasa was-was. Ramai orang tak faham tentang konsep saham ini dan saya jelaskan supaya clear bahawa tidak ada isu sama sekali balik dengan syarat saham itu patuh syariah. Kita dah bincang, kita rujuk balik nota-nota yang saya bincangkan dulu. Kita boleh tekuni dan cara nak melabur saham mana yang paling baik, yang menguntungkan, itu bukan bidang saya. Tanyalah mereka yang lebih pakar dari segi analisa fundamental, analisa kewangan, analisa yang berbagai-bagai yang merupakan ilmu yang perlu dipelajari. Alhamdulillah, terima kasih kepada Hafiz Khairi Nasruddin, Muhammad Azizi, Ahmad Taufik, Sahlan dan sebagainya. Okay, kita terus kepada spekulasi. Tajuk ni panas kerana ramai orang percaya, tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, sebut spekulasi negatif. Saya nak mula dengan negatif dulu. Persepsi kita ni kadang-kadang menghukum kita. Spekulasi ataupun dalam bahasa lain speculation ataupun perception kita dalam banyak keadaan kill, dia boleh membunuh. Okay? Dia panggil al-zannu yaqtul. Bila kita ada persepsi yang lebih-lebih, dia boleh membunuh berbagai perkara, idea, motivasi, semangat, kehidupan. Dalam agama kita, speculation dia atau persepsi dia merupakan perkara yang bahaya. Sebab tu perlukan kepada tabayun, perlukan kepada penjelasan. Bila cakap ada dalilnya, ada buktinya. Kalau tidak, jangan cakap. Itu kaedah dalam syariah kita. Jadi orang mendengar spekulasi buruk. Orang rasa spekulasi benda yang diharamkan, benda yang tidak boleh. Dan saya pun waktu muda-muda dulu, sekarang masih muda lagi, yang muda-muda yang selepas PhD mengajar di Universiti Islam Antarabangsa, mempunyai idea yang idealism. Memang saya mempunyai pandangan speculation is very bad. Dia boleh menghancurkan negara dan menghancurkan masyarakat. Tapi lama-kelamaan saya melihat sejarah para sahabat dari segi kitab-kitab fiqh dan sebagainya, saya tak jumpa dalil yang mengatakan speculation itu haram, melainkan spekulasi yang munazam, speculation yang terancang, yang organised untuk menjatuhkan sesebuah harga pasaran, sesebuah mata wang, sesebuah negara. Itu ada dalam syariah tentang an-najash, at-tanajush dan sebagainya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan bai' al-gharar. Jadi tanya diri tuan-tuan dan puan-puan, bila kita membeli emas, kita sebagai pelabur emas, bukan derivatif, kita beli saham, kita beli emas, kita pegang, bukan lagi masa hadapan, bukan lagi berbentuk derivatif. Dengan harapan emas kita, saham kita, rumah yang kita beli, alat equipment yang kita beli, apa saja kita beli seperti orang perempuan suka beg tangan, akan harga naik, akan tingkat harganya. Kita ada speculation bahawa mudah-mudahan, kita doa juga, bukan takat spekulasi, kita doa lagi. Aku beli rumah ni di kawasan Damansara, di kawasan Puchong, di kawasan mana-manalah di Satu Malaysia ni, harga hari ni 300,000, aku speculate dia akan naik kepada 350,000, 400,000 dalam masa 2 tahun, aku boleh jual dapat untung. Adakah itu salah? Adakah itu tidak dibenarkan oleh syarak? Saya sebut dalam banyak penyampaian saya dan juga buku saya bahawa speculation adalah tabiat manusia. Spekulasi adalah tabiat manusia yang tidak patut dilarang. Setiap orang ada minda spekulasi. Spekulasi cuaca, spekulasi kewangan, spekulasi sosioekonomi, dan itu merupakan fitrah manusia yang mana kita speculate. Kita membeli dengan harapan harga meningkat dan kita menjual dengan spekulasi harga akan turun, jual sekarang. Itu tidak salah dari segi syariah.
Yang salah selama ini kita bincangkan, kita membeli barang-barang yang tidak cukup syaratnya sah. Kita beli option yang tidak ada aset sandaran, naked option contohnya. Itu tak boleh. Bukan sebab spekulasi, sebab barang itu tidak sah hukumnya. Atau kita beli insurans, kita spekulate, itu tidak sah bukan sebab ada spekulasi, tapi sebab gharar, barang tak ada. Protection tu mungkin berlaku, mungkin tak berlaku, mungkin berlaku kemalangan, mungkin tak berlaku kemalangan. Punca masalah bukan speculation. Punca masalah adalah di sifat keadaan aset yang kita jual atau kita beli dan seumpamanya. Jadi faham ya tuan-tuan dan puan-puan bahawa speculation adalah fitrah manusia yang tidak boleh kita stop. Kalau kita stop, kalau kita larang, kita haramkan speculation, kita jadi manusia robot. Tak boleh bergerak lah. Nak beli barang tak boleh, nak beli rumah tak boleh, nak beli barang emas pun tak boleh dengan tujuan pelaburan. Semua itu ada speculation. Dalam bahasa keuangan disebut we take the view, kita ambil pandangan. Dalam dunia ini ada dua pandangan. Kita ambil pandangan bahawa harga akan turun. Orang lain, the counterparty, ambil pandangan harga akan naik. Maka berlakulah kecairan dalam pasaran. Jadi Allah dah cantik dah fitrah kita ni, ada keinginan yang berbeza. Kalau semuanya sama satu keinginan, tidak akan berlaku kecairan, permintaan dan penawaran dan seumpamanya. Jadi speculation secara lumrah, secara fitrah tidak salah dari segi syariah. Dan dalam agama kita yang mengharamkan satu kontrak ada 4 atau 5 perkara. Bebas daripada riba, bebas daripada gharar, bebas daripada perjudian, macam kita beli option yang tidak sah itu macam betting, itu perjudian. Bebas dari perkara-perkara yang diharamkan oleh syariah seperti beli makanan tidak halal, buat entertainment, pelacuran, hiburan yang melampau, dan yang kelima adalah melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kaedah syariah. Misalnya dalam mudharabah tak boleh kita janji jaminan kepada modal atau untung, tak boleh. Mudharabah kontrak yang sah, tidak ada isu. Saham, kita keluarkan saham, kita janji nak bagi pulangan tetap, tak boleh. Itu dianggap sebagai yang kelima. Mana-mana transaksi yang bertentangan dengan hadis Nabi, dengan Al-Quran ataupun kaedah fiqh, seperti Nabi kata tidak boleh memberi jaminan kepada modal pelaburan. Jadi ini 5 perkara. Tak sebut tentang speculation. Seorang sahabat meminjam dari Nabi, meminjam dari seorang sahabat lain seekor unta. Meminjam makna dia ambil liability. Dia jual unta tersebut dengan 2 ekor. Harga dia jual tu mahal, dia jual dengan harga mahal. Dengan harga tersebut dia beli seekor untuk dia pulangkan balik pada sahabat dia. Seekor lagi ada untung. Jadi itu juga minda spekulasi. Dia membeli, dia tahu bahawa harga pasaran boleh dijual pada harga lebih tinggi. Jadi kalau kita tengok sirah sahabat pun tidak timbul isu bahawa speculation is the main issue. Yang jadi isu bila mana kita pakat-pakat, kita beli harga serentak atau kita jual saham serentak, kita call each other, kita ambil pandangan untuk manipulasi market, itu dianggap sebagai at-tanajush dan seumpamanya, ada dalam kaedah fiqh yang tidak boleh lakukan speculation. Jadi itu perkara yang pertama, iaitu tentang speculation. Kalau ada isu-isu yang saya nak boleh komen, saya akan komen. Tidak ada soalan tentang speculation. Saya terus kepada forward forex. Okey, forward forex ini kita tahu bahawa forward convention tak boleh sebab dia telah melakukan kontrak pada hari ini, katakan pada 1 April, untuk membeli dan menjual mata wang yang berbeza pada 1 Oktober misalnya, dengan kadar $1 dengan 4.4 ringgit Malaysia contohnya. Jadi itu yang konvensional. Jadi bila sampai pada 1 Oktober, saya kena bagi ringgit Malaysia 4.4 ringgit, saya akan dapat $1 daripada counterparty rakan sebelah sana. Itu tak boleh sebab dalam agama kita mesti pertukaran itu berlaku secara serentak hari yang sama, iaitu berdasarkan hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, hadis yang terkenal, hadis Al-Baqi'. Dia cerita kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dia kata, kuntu abi'u bil Baqi', kuntu abi'u bid dananir wa akhudhu bid darahim, wa kuntu abi'u bid darahim wa akhudhu bid dananir. Dia kata, Nabi, wahai Nabi,
aku telah menjual dengan menggunakan mata wang dinar, harganya dinar, tapi aku ambil pembayaran dalam dirham. Katakan 1 dinar, dia tak ambil 1 dinar, dia ambil dengan pertukaran dengan dirham yang sama pada hari tersebut, ataupun whatever kaedahnya dengan mata wang dirham. Dan juga aku kadang-kadang jual sesuatu barang pada orang Islam di Madinah dengan harga dirham, aku ambil dengan harga dinar. Dalam bahasa moden begini, tuan-tuan, saya jual kepada tuan-tuan sebuah rumah dengan harga ringgit Malaysia, katakan sebanyak 500,000. Okay? Saya jual 500,000. Tapi sebab tuan-tuan ada duit US dollar banyak, saya ambil pembayaran dalam bentuk US dollar, bukan dalam bentuk ringgit Malaysia. Itu contoh zaman sekarang. Dua mata wang yang berbeza, itulah forex sebenarnya. Dia tanya Nabi Muhammad SAW, boleh tak aku lakukan sedemikian, jual dengan satu mata wang, ambil bayaran dengan mata wang yang lain. Kata Nabi Muhammad, la ba's, tidak ada halangan, tidak ada objection, silakan, tafadalu, teruskan dengan syarat bisi'ri yaumiha, dengan syarat pertukaran tersebut berdasarkan harga pertukaran pada hari tersebut, bukan pada masa hadapan. Jadi menunjukkan kita nak tukar mata wang forex ni boleh dengan harga pasaran semasa hari ini, sama ada kos, sama ada pertukaran di bank atau money changer dan sebagainya, berdasarkan hari tersebut dan bukan ditangguhkan di masa hadapan. Jadi kalau kita tengok forex hari ini, semuanya ditangguhkan di masa hadapan. Kita bersetuju hari ini, kita akan buat di masa hadapan, itu kontrak masa hadapan, kontrak forward yang tidak patuh syariah. Jadi ulama-ulama bincangkan, dan di IOF telah keluarkan di Bahrain, saya menjadi penasihat syarah selama 10 tahun di IOF, badan utama dunia yang mengeluarkan piawaian atau standard syariah untuk semua produk-produk keuangan Islam. Di zaman saya berada di sana, kita bincang standard ini, standard nombor satu dalam mi'ayar syar'i IOF, nombor rakam wahid, iaitu al-mutajarah fil umulat, perniagaan dalam mata wang. Jadi dalam standard tersebut diberitahu boleh melakukan forward dengan cara wa'ad, janji sebelah pihak. Dia panggil al-wa'du min tarafin wahid, iaitu janji daripada satu pihak. Khususnya pihak pelanggan, bukan bank besar, dia tak perlu janji. Yang janji nak beli ni saya misalnya mempunyai perniagaan. Saya sebut dulu, perniagaan saya adalah menjual katakan kayu jati ke katakan ke Dubai. Saya nak jual kayu jati dengan harga sebanyak katakan 1 juta US dollar. Banyak tu ya, 1 juta US dollar. Pada hari ini 1 juta US dollar adalah bersamaan 4.4 juta ringgit Malaysia. Okey. Tapi Dubai akan bayar selepas katakan 6 bulan. Jadi saya memberi risiko keuangan, risiko mata wang yang tinggi kalau berlaku perubahan macam hari ini, COVID-19, peperangan, politik yang tak stabil di dunia, mana-mana saja di dunia, akan menyebabkan pertukaran ringgit dengan US dollar akan terganggu. Jadi saya nak pastikan selepas 6 bulan, apa pun berlaku di atas dunia ini, apa pun berlaku, melainkan kiamat, itu dah tak boleh buat apa, saya kena mendapat pertukaran US dollar tersebut kepada ringgit Malaysia paling kurang hampir dengan 4.4 juta ringgit Malaysia, kerana kos saya dalam Malaysia ringgit, bekerja, kelang, bahan mentah dan sebagainya. Itu tak maulah bila dapat bayaran nanti dapat 1 juta US dollar seperti yang dikontrakkan, pi tukar pi ringgit Malaysia dapat dalam 3.5 juta sahaja atau 4 juta sahaja, saya kurang 400,000, yang mungkin merupakan untung bersih saya. Jadi saya terpaksa adakan forward forex, nak jaminkan bahawa apa saja yang berlaku, no matter what happen on this planet, saya akan mendapat kurang lebih hampir sama dengan 4.4 juta. Jadi saya pergi kepada bank Islam, bank Ar-Rajihi, bank Islami, RCB di Malaysia ni semua ada. Alhamdulillah di Malaysia canggih. Kita dah ada produk forward forex yang patuh syariah untuk lindung nilai, at-tahawud dalam bahasa Arab, untuk lindungi risiko mata wang kita. Saya pergi pada bank saya, katakan apalah bank public Islamic ke RCB ke, saya kata my banker, saya ada payment dalam masa 6 bulan,
untuk saya hedgekan untuk forwardkan tuan dengan pihak bank. Bank kata okey, kita boleh masuk janji sebelah pihak. Saya berjanji, bukan bank saya berjanji bahawa saya akan menjual kepada bank dengan saya akan menjual US dollar 1 juta kepada bank pada 1 Oktober bila saya dapat bayaran nanti dengan harga yang ditetapkan sekarang. Katakan kita tetapkan sebanyak 4.3 lah, katakan 4.3 untuk $1. Jadi bila sampai bayaran daripada Dubai selepas 6 bulan daripada sekarang, April to Oktober, saya bagi wang tersebut pada bank RHB misalnya, saya dah bagi 1 juta, saya dapat balik pada bank ataupun saya dapat tukar dengan bank 4.3 juta ringgit Malaysia, walaupun mungkin pada masa tersebut kadar pertukaran bukan 4.3, mungkin 3.8, mungkin 3.9, mungkin 4 flat contohnya. Jadi saya selamat. Bank pun bila mana mereka mengambil risiko saya, mereka juga akan masuk dalam forex dengan bank yang lain. Mereka akan lindungi nilai diri mereka sendiri dan berterusanlah bagi dalam masyarakat. Yang penting saya telah dapat satu skim pelindungan risiko yang paling mampan untuk selamatkan diri saya apabila berlaku perubahan kadar pertukaran mata wang asing antara ringgit Malaysia dengan US dollar contohnya. Itulah sebenarnya yang mudah kita nak faham kenapa Islam mengharamkan hadis baqiah tadi dan apa jalan keluarnya. Jadi ada jalan keluarnya. Jangan susahkan hidup kita. Tak faham, tanya. InsyaAllah ada solusi dan ada jawapan daripada industri kewangan Islam semasa yang canggih di Malaysia pada hari ini. Itu tentang apa? Tentang forward forex. Masa pun dah habis. Baru 2 produk yang kita cakap ya. Jadi seteruslah kepada isu yang ketiga dan kita berhenti setakat itu. Saya tidak mengambil masa lebih setengah jam, dah lebih setengah jam, iaitu cakap tentang future lah sikit. Future ni orang suka buat future. Dia ada satu sistem yang tersusun, yang canggih. Kita masuk tu dah lengkap dia punya bayaran dia, how much, berapa unit kita kena beli, bila nak kena deliver, kalau tak deliver, tak serahkan, kena cost, kena bayaran, kena denda sebagainya. Jadi menarik. Jadi berlakulah keperluan yang mendesak kepada future market dalam komoditi, dalam bahan mentah dan juga dalam emas. Jadi bagi saya future yang ada sekarang ni tidak patuh syariah sebab adanya konsep takjidul badalain. Kita melewatkan pembayaran dan juga penangguhan. Jadi sebagai orang sarjana lah ya, kita bincang ni biar buka sikit minda kita. Memang fatwa hari ini tidak membenarkan future sebab ilahnya, asasnya pada hukum tersebut adalah kerana kita telah menangguhkan kedua-dua counter value, kedua-dua bahan pertukaran, pembayaran dan juga barang. Saya nak beli emas, katakan di masa hadapan, emas tu barang ribawi, tak pergi dulu. Saya nak beli minyak, katakan masa hadapan, saya telah berjanji nak beli minyak hari ini, saya akan bayar masa depan dan penyerahan berlaku lepas 6 bulan dengan harga yang ditetapkan pada hari ini. Berdasarkan kaedah fiqh hari ini, di bawah konsep takjidul badalain tak boleh. Sebab dalam syariah mesti tangguh, tak boleh tangguh dua-dua. Satu je boleh. Kalau bukan barang ribawi ya. Kalau barang ribawi tak boleh, kena spot macam kita bincang tentang mata wang tadi. Jadi kalau barang bukan ribawi, dia boleh ditangguhkan bayaran ataupun penangguhan, tapi tak boleh dua-dua sekali. Dia banyak konferensi telah buat tentang konsep takjidul badalain dan sebagainya, dan saya juga mempunyai kajian-kajian yang belum matang lagi. Mungkin masa hadapan perlukan kajian yang lebih menarik untuk melihat adakah kaedah takjidul badalan ini satu kaedah yang memang tidak boleh dipertikaikan sama sekali. Bagi saya secara peribadi, dan saya nyatakan dengan rasa rendah diri dan penuh dengan humility, dengan respect kepada semua pandangan fuqaha, pandangan ulama dan juga pandangan-pandangan yang masyhur dalam mazhab masing-masing, saya mengatakan bahawa takjidul badalain adalah bab ijtihad. Dia bukannya bab nas yang jelas yang tidak boleh ditangguhkan. Bukan barang ribawi ya. Barang ribawi memang ada hadis az-zahabu biz-zahabi dan juga hadis al-baqi' tadi. Tak boleh kita compromisekan dengan barang ribawi.
Tapi kalau barang yang bukan ribawi, mungkin ada ruang untuk diijtihadkan semula, untuk dikaji semula, untuk melihat kepada kaedah menjual dan membeli dengan ditetapkan pada masa hadapan. Tapi dalam segi syariah pada hari ini, kita dapat selesaikan isu ini dan juga banyak fatwa telah ada di peringkat Timur Tengah dan juga di Malaysia. Boleh ada dua janji yang berbeza antara penjual dengan pembeli. Kita berjanji bukan berkontrak. Dalam kontrak future hari ini, dia adalah kontrak from day one pada 1 April. Tapi dalam syariah, nak jadikan dia patuh syariah, mudah sahaja. Kita tukar kontrak kepada janji berjanji, muwa'adah dalam bahasa teknikal. Jadi saya telah berjanji untuk membeli dan di pihak pasaran future berjanji untuk menjual. Tetapi nak buat ni bukannya mudah sebab kita kena ubah terma-terma dalam standard kontrak di pasaran future di seluruh dunia. Saya dah cuba dah, semuanya tak nak ubah. Mereka tak nak ubah satu perkataan pun. Di mana-mana pun letak mesti nanti. Jadi kalau kita nak buat yang patuh syariah, kena ubah terma tu kepada bukan kontrak tapi kepada janji dan juga berjanji dan sebagainya. Itu merupakan cabaran yang ada pada hari ini. Dari segi teori dah ada, cuma segi praktis belum ada mana-mana bursa yang mahu mengubah terma daripada kontrak, sebab mereka itu tertakluk kepada dunia punya kawalan untuk mengawal pasar hadapan atau pasaran future dalam barang-barang komoditi. Saya sebut sebagai terakhir ini adalah berkaitan dengan future. Saya telah buat satu produk yang cukup menarik, 2 tahun projek di Dubai, di MCC, di Dubai Metal Commodity Exchange, melibatkan emas. Menarik, emas tu barang ribawi, buat future lagi, bukan barang yang bahan mentah, minyak sebagainya. Alhamdulillah ada solusinya melalui pendekatan murabahah dan juga wa'ad dan agak teknikal, 2 tahun, dan pihak bursa TMCC bersetuju untuk mengubah apa yang diperlukan untuk menjayakan produk tersebut dan telah mendapat pengiktirafan paling kurang peringkat saya di Amani Syariah Board, dan kita bawa pada peringkat Dubai pun bersetuju pada masa tersebut. Tetapi promotornya daripada Saudi telah mengambil pendirian untuk berhenti sekejap, tawakuf kepada produk tersebut. Jadi saya rasa paling kurang saya telah mencuba membuat satu mencerakinkan dan mencaknakan segala isu-isu yang terbantut dari segi syariah, keluarkan isu tersebut dan ganti dengan produk yang baru, kaedah yang baru, hujah untuk menjadikannya patuh syariah. Jadi mudah-mudahan mana-mana bursa yang sanggup mengambil contoh produk ini, kita boleh majukan balik, menjadikan penjualan emas secara hadapan adalah patuh syariah. Jadi cukup sekadar itu dalam konteks perbincangan tentang speculation, forward forex dan juga future pasaran hadapan, sama ada barang ribawi atau barang yang bukan ribawi. Sempat nak sebut tentang swap. Swap kita tangguhkan kepada hari besok. Swap, kita akan bincang ETF. Ramai juga bertanya tentang skim amanah saham ASP, amanah saham bersama, amanah saham nasional, apa hukum haramnya, halal haram sebagainya. InsyaAllah kita kupas pada bahagian yang besok. Ramai nak tahu dan ramai nak mendapatkan sikit pencerahan, dan insyaAllah saya bersedia untuk memberikan pencerahan berdasarkan maklumat yang saya ada dan juga mungkin pandangan peribadi yang saya ada untuk memberikan sedikit asas-asas kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak memaksa pandangan saya kepada mana-mana manusia, dan puan-puan berhak untuk mempertimbangkan, tapi sesi ini sesi ilmu, kita berwacana ilmu semata-mata. Terima kasih kepada tuan-tuan. Saya akan cuba melihat apa pula yang soalan-soalan yang boleh saya ambil. Spekulasi memang jangkaan, itu takrifannya. Setiap orang ada kuasa jangkaan. Jangan kita matikan kuasa tersebut. Speculation is a good term, tapi dengan syarat digunakan di tempat yang sebenarnya. Excessive speculation bagaimana pula? Itu pun boleh. Itu manusia punya excessive. Dia suka rumah tersebut, dia beli
sebab dia rasa itulah rumah yang akan naik harga, tapi dia tak naik harga, itu ada risiko lah. Dia tak boleh menjadi satu kesalahan kepada kita untuk mengatakan itu haram. Mengambil risiko itu adalah manusia, bukan syariah. Syariah tidak memaksa. Nak ambil risiko boleh, tak ambil risiko pun boleh, terserah pada manusia keberanian dan juga kebijaksanaan untuk menangani isu risiko. Ada ramai seafood trader Muslim yang buat kelas binary option atas alasan dibolehkan sebab trade dengan ilmu. Binary kebanyakan tidak patuh syariah, kebanyakannya. Jadi saya tidak boleh khususkan, tapi kebanyakan binary adalah suatu perkara yang tidak ada asas kepada aset penasa yang sebenar. Jadi berhati-hati ya kepada mereka yang nak buat binary dalam saham, dalam mata wang dan seumpama. Even dalam emas sekalipun. Kalau namanya emas aset pendasar yang betul, tapi binary ini banyak pada derivatif yang bentuk naked yang tidak ada sandaran kepada aset yang sebenar. Okey. Okey, saya rasa cukup kot sekatu ya. Melainkan ada soalan-soalan, kalau saya tertinggal, tolong hantar dalam komen, tolong like saya punya post ini dan tolong share dengan rakan-rakan seramai mungkin, kalau ramai dapat faedah dan dapat komen. Jangan bimbang, jangan segan, komenlah walaupun bertentangan dengan pandangan saya belajar dengan hujah dan juga maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Itulah manusia yang lengkap melengkapi. So don't be shy, don't be hesitant to share your point of view dengan hormat, dengan adab. Itulah suasana ilmu kita, dan saya akan sentiasa membuka telinga dan juga minda saya untuk mendengar pandangan dan perspektif tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Jadi cukup sekadar itu. Alhamdulillah kita telah cover banyak isu dalam perjalanan pasaran modal di Malaysia dan juga di luar negara. Ada lagi 2-3 isu yang berbaki, swap, ASP, ASN dan juga isu-isu yang mungkin yang penting ialah bagi saya teori pengurusan risiko. Itu dia punya puncak dia punya sumber perbincangan kita adalah bagaimana kita memahami risiko dalam dan bagaimana kita melakukan risiko tersebut dengan kacamata dan sudut pandang syariah yang sebenar, yang berhujah, yang berdata dan berfakta. Untuk itu kita tangguhkan majlis ini. Jumpa lagi pada besok hari jam yang sama, bahagian yang keempat tentang produk-produk patuh syariah atau derivatif patuh syariah. Take care everyone, stay safe, stay at home, dan buatlah apa yang mampu dilakukan untuk faedah diri sendiri, peribadi dan juga pembinaan minda kita sihat yang lebih cun, yang mempersonalkan untuk menjadikan kejayaan lebih dekat di hati, kerana kita mempunyai ilmu yang mantap, ilmu yang segar dan cara fikir yang terbuka dan progresif dalam hidup kita yang sentiasa penuh dengan persaingan yang kompetitif. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.